Yes, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua tuan-puan yang sedang menonton live kita pada pagi ini. Okay, yang pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum kepada Dr. Ma'rofa Ismail. Apa khabar Dr.? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Okay, so alhamdulillah tuan-puan semua. Sebelum tu boleh tak saya nak minta tuan-puan untuk komen dulu di bahagian ruangan komen. Saya nak tengok sama ada jelas ke suara saya ataupun kurang jelas ke, ataupun tuan-puan boleh komen daripada mana, cuba komen tuan-puan semua hadir daripada mana menonton live kita pada pagi ini, okey. So sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, saya nak minta tuan-puan untuk sama-sama kita share kepada rakan-rakan anda semua, tag rakan-rakan kita semua untuk sama-sama kita sertai live kita pada pagi ini. Okay, jadi topik kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan bicara keajaiban besi, emas dan perak dalam perspektif sains dan Islam. Okay, jadi saya minta tuan-puan sekali lagi untuk tag rakan-rakan, share kepada mana-mana lah supaya lebih ramai lagi yang menonton live kita pada pagi ini. Jadi sebelum saya nak meneruskan kita punya perkongsian kita yang akan disampaikan oleh Dr. Ma'rofa Ismail kepada kita pada pagi ini, suka saya untuk nak memperkenalkan serba sedikit biodata untuk penceramah ataupun panel kita pada pagi ini, iaitu Dr. Ma'rofa Ismail merupakan bekas pensyarah di Universiti Putra Malaysia, dan beliau berasal daripada Kelantan dan sekarang menetap di Kajang Selangor lah. Okay, dan bidang beliau adalah dalam falsafah dan sejarah sains matematik tamadun Islam, falsafah sains Islam dan juga Malayonesia. Okay. Jadi tuan-puan, saya minta sekali lagi tuan-puan untuk share kepada lebih ramai lagi kepada kenalan-kenalan kita untuk sama-sama kita menonton live kita pada pagi ini yang kita nak mengambil ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi serba sedikit pengenalan tentang Dr. Ma'rofa Ismail. Harap tuan-puan stay sehingga habis. Sebab apa? Sebab dalam sesi ini kita akan sediakan dua soalan kuis, dan tuan-puan apabila tuan-puan dengar sampai habis, tuan-puan boleh jawab soalan kuis tersebut dan kami akan sediakan hadiah yang istimewa kepada tuan-puan semua. Okay, so tuan-puan tengok live ini, tonton, belajar, ambil ilmu dan sebagainya, tulis catat dan sebagainya, dan nanti tuan-puan boleh jawab soalan yang akan diajukan dan insya-Allah ada rezeki akan dapat hadiah di penghujung kita punya live kita pada pagi ini. Okey. Okey, sebelum tu saya nak tengok komen kejap tuan-puan semua. Boleh tag lagi rakan-rakan anda sebelum kita nak mula kita punya program kita pada pagi ini. Okey, terima kasih yang hadir kita punya join kita punya live kita pada pagi ini. Amirul Afiq ya. Anti Rozi, okey, Mutakin Muhammad Nur. Okey, terima kasih ya yang share. Okey, Syazwani syukur, mantap. Okey, terima kasih. Okay, sila lagi untuk like, komen dan juga share kepada semua rakan-rakan anda. Okay, Nur Fitrah, lama tak jumpa Dr. Ma'rofa. Okay, alhamdulillah. So pagi ni dapat jumpa, kita boleh mendengar perkongsian daripada Dr. Ma'rofa pada pagi ini. Okay. Jadi Khairul Alik hadir, share. Okay, terima kasih. Okay. Jadi sebelum tu saya minta tuan-puan sekali lagi untuk kita sama-sama mendengar perkongsian ini dengan penuh teliti, khusyuk dan inilah fokus supaya ilmu yang kita dapat pada pagi ini akan beri manfaat kepada kita semua. Jadi untuk makluman, sebenarnya pada tahun lepas pun kita dah pernah buat kita punya sesi FB Live ini. Tak silap saya pada bulan 11 ataupun bulan 12 macam itulah. So tahun ini kita buat sekali lagi, boleh dikatakan setiap tahun kita akan buatlah satu live yang khas yang membicarakan tentang bicara keajaiban besi, emas dan perak dalam perspektif Islam, dalam perspektif sains dan juga Islam. Dan di mana kita tahu sebelum-sebelum ni di Facebook saya dan juga di Facebook page dan sebagainya, kita hanya berkongsi berkaitan dengan kelebihan simpan emas, macam tu saja, marketing tentang jual beli emas itu saja. Tapi kita tak membincangkan tentang dalam perspektif sains dan juga Islam secara ilmiah, secara akademik. So alhamdulillah pada pagi ini kita akan mendengar perkongsian yang boleh dikatakan santai dan juga ilmiah daripada Dr. Ma'rofa Ismail sendiri, akan membicarakan kepada kita semua topik yang sangat menarik ya, tuan-puan, sangat-sangat menarik, dan insya-Allah akan memberi serba sedikit kita punya pengetahuan dan juga penambahan ilmu kepada kita semualah. Jadi Dr. Ma'rofa Ismail juga merupakan penulis buku, pelbagai jenis-jenis buku di pasaran yang kita tahu. Antara buku yang terbaru yang dikeluarkan oleh Dr. Ma'rofa Ismail adalah buku ni lah, Kedipan Sinar Islam di Langit,
Transoxiana dan Rusia. Okay, so yang ni akan ada nanti di penghujung kita punya slot. Tuan-puan jika berminat nak beli buku ni ataupun nak beli pelbagai jenis lagi buku-buku yang dikeluarkan oleh Dr. Marwah Ismail, tunggu nanti sehingga habis, kita akan buat promosi dan sebagainya lah. Okay, jadi terima kasih. Sebelum tu saya nak minta tuan-puan untuk tag rakan-rakan lagi, share kepada lebih ramai lagi kenalan-kenalan kita supaya dapat menonton live kita pada pagi ini. Okay, tanpa melayangkan masa, saya menjemput dan persilakanlah Dr. Marwah Ismail untuk ambil sesi kita pada pagi ini. Okay, tafadhal masykurah. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Azam. Saya bersyukur, marilah kita sama-sama bersyukur pagi ini dalam majlis yang kita sedang bincang sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Saudara Azam sekali lagi kepada rangkaiannya, dan saya dipahamkan dengan Saudara Azam ini terlibat dengan emas, public gold, dan saya diminta hari ini dengan rendah hatinya untuk membicarakan tentang besi, emas dan perak dalam konteks logam yang Allah sediakan untuk manusia. Dan saya sediakan di sini slide untuk kita sama-sama memperhatikan apakah yang isi pembicaraan kita hari ini. Oleh itu marilah kita lihat ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zoyana lin-nasi wasyahawati minan nisa wal bani wal qanatir al-muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musamati wal anam. Wal khayli musamati wal anam hal dzalika matul hayatun ya wallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Imran. Dihiaskan kepada manusia kecintaan kepada wanita, nafsu pada wanita dan anak-anak, anak pinak serta harta benda daripada yang bertimbun daripada emas dan perak. Dan juga kuda yang tertambat, kuda yang terpilih serta binatang ternakan. Demikian juga kebun-kebun, dan itulah sebahagian daripada kesenangan dunia, dan sesungguhnya di sisi Allah ialah sebagai tempat kembali. Inilah barangkali sebagai mukadimah kepada perbincangan kita hari ini, yaitu tentang al-qanati al-muqantarati minaz zahabi wal fiddah, yaitu timbunan harta daripada emas dan perak. Dan Allah jadikan emas ini sebagai perhiasan, sebagai cabaran, sebagai ujian, dan itulah sebahagian daripada timbunan emas dan perak yang menjadi rebutan manusia daripada dulu sekarang. Ini ialah sebahagian daripada ujian Allah, dan dia adalah satu harta yang akan bawa kita kepada kebaikan sekiranya kita mematuhi segala syarat kita berkaitan dengan harta, dan akan membawa kecelakaan sekiranya kita salah pilih dan kita melakukan harta ini untuk selain daripada yang digerakkan Allah SWT. Oleh sebab itu, emas dan perak ialah ujian untuk kita semua. Allah mengatakan tadi bahawa di antara ujian yang Allah berikan ialah kesenangan kita, kecintaan kita kepada harta-harta yang disebutkan tadi, termasuklah anak pinak, termasuklah wanita, termasuklah emas dan perak, emas dapat ataupun ternakan, kuda dan juga kebun dan sebagainya. Inilah yang menjadi tema sepanjang zaman. Mereka menjadikan emas sebagai timbang tara kepada kekayaan. Sejak daripada zaman yang berabad sampailah kini, emas masih lagi kekal sebagai harta yang dipuja ataupun yang dicari oleh manusia seluruhnya. Dan dia simbollah kekayaan, bahkan negara juga menjadikan emas sebagai satu indikasi tentang ekonomi dan juga kedudukan kewangan sebuah negara. Perhiasan yang begitu banyak yang menjadi perhiasan wanita, tetapi bukan untuk lelaki. Emas untuk wanita dan lelaki bukan untuk emas. Emas ialah untuk perhiasan wanita dunia, dan di akhirat akan diberikan kepada semua. Dan itulah cabaran-cabaran ataupun ujian Allah kepada kita, dan kita sangat tertarik kepada emas dan juga harta benda yang sangat-sangat menarik hati ini. Warnanya memukau. Dan barangkali tidak ada logam yang seceria ataupun secerah ataupun yang kuning seperti emas seperti ini. Dan Allah jadikan emas ini tidak banyak. Kuda-kuda, harta benda, anak pinak ialah sebahagian daripada mata hayati dunia, iaitu kesenangan kehidupan dunia, iaitu perhiasan dunia, dan setiap perhiasan ini ada ujian baik dan buruknya, dan itulah yang menguji kita, sikap kita terhadap harta yang kita miliki. Alhamdulillah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya inna dunya khulwah, inna dunya khulwatun khudrah, wa inna Allah mukhtalikum fiha fanzur kaifa ta'malun. Fatakun dunya, fatakun nisa, fa inna awlad finnah Bani Israel kanat fin nisa. Ini rawahu Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahawa dunia inilah satu taman hijau yang sangat manis. Seolah satu taman yang sangat manis, dan Allah menjadikan kita khalifah di atasnya.
supaya kita diuji bagaimanakah apa yang kita lakukan kepada apa yang Allah berikan ke atas kita, dan bertakwalah pada kesenangan dunia. Fattaqullah fid dunia. Bertakwalah dunia ini. Wattaqun nisa, dan takwalah. Jaga-jagalah tentang wanita, sebab fitnah yang pertama Bani Israel ialah berkaitan dengan wanita. Wanita, anak pinak, harta benda, tanaman, kebun dan sebagainya adalah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ujian ini tentulah ada keputusan baik dan buruknya di akhirat nanti. Dan kita umat Islam yakin bahawa setiap yang kita lakukan untuk kebaikan ini akan diberi kejaran oleh Allah SWT satu masa yang akan datang. Saya harap para penonton, para pendengar yang saya hormati sekalian, bukan saja untuk perhiasan tetapi untuk teknologi. Hari ini teknologi menggunakan berbagai-bagai logam yang berat ini. Sebab dalam konteks saintifik, emas dan perak ini ialah logam berat. Maksudnya ialah nombor atomnya sangat tinggi berbanding dengan yang lain. Dan kita lihat dia sekarang digunakan untuk teknologi nanowire yang menggunakan semiconductor dan untuk berbagai-bagai teknologi yang barangkali bukan ruang kita untuk bincangkan bagaimanakah perkara ini dilakukan dalam teknologi moden hari ini. Tetapi yang nak kita sebutkan di sini ialah emas dan perak menjadi sebahagian pada komponen teknologi yang sedang berpesat sekarang. Dan kita lihat apakah yang mereka lakukan, mereka sebut nanoparticle. Dan apabila kita ada polypolymer, biopolymer ini, dimasukkan atom sama ada besi atau atom perak ataupun emas, dia akan membentuk satu semiconductor yang sangat berguna dalam teknologi. Dan emas bukan saja untuk perhiasan. Emas bukan saja untuk harta dan juga simbol kekayaan, tetapi dia juga lah sebagai simbol teknologi yang sedang berkembang sekarang. Dan perak ialah penggali haba yang sangat-sangat efektif, dan oleh sebab itu sifat teknologinya yang ada pada emas dan perak ini sangat-sangat penting, sekarang sedang dikaji oleh saintis untuk meneruskan teknologi yang sedang berlaku sekarang. Begitu juga kita lihat dalam konteks emas. Emas mula digunakan dalam teknologi, bukan saja sebagai harta, tetapi digunakan dalam teknologi. Dan teknologi ini dikatakan sebagai nanocatalyst. Bagaimanakah dia berfungsi, itu dikaji oleh mereka yang terlibat. Tetapi apa yang saya sebutkan di sini ialah emas dan perak bukan sahaja sebagai harta sekarang, tetapi telah masuk dalam dimensi teknologi dan mereka menemui sifat-sifat yang istimewa kepada kedua logam ini. Dan subhanallah, itulah barangkali bukan saja sebagai simbol harta, tetapi dia adalah simbol teknologi. Dalam konteks Allah sediakan logam di atas muka bumi, emas tidak banyak, emas sangat sedikit. Yang paling banyak kalau kita lihat dalam konteks bumi kita, di dasar bumi kita, ataupun di pusat bumi kita, ataupun di teras bumi. Yang paling banyak aluminium. Yang kedua adalah besi, kalsium, sodium, potassium, titanium, dan perak. Perak sangat sedikit, dan Allah sengaja hikmah menjadikan yang mahal ini sedikit. Emas yang bersiapah, emas yang sedikit inilah yang memberikan harga yang tinggi kepada manusia sebab kesukarannya untuk mendapatkan emas tersebut. Sekiranya emas senang dari segi saintifik, emas dan perak ia logam berat yang sangat-sangat dikagumi oleh pengkajinya. Kalau kita lihat emas ataupun perak Ag simbolnya, dia mempunyai proton 47 dan neutronnya 61. Dan jumlahnya yang kita sebut sebagai berat atom ini 107. Kalau 100 lebih berat atom ini menunjukkan logam itu logam berat. Apatah lagi kita lihat emas protonnya 79, neutronnya 118. Dan kalau kita tambah di antara proton dan neutron ini, dia menghasilkan berat atom emas itu sendiri. Dan berat atom emas ialah 196. Dan itulah sifat yang cukup dikagumi oleh pengkajinya. Emas walaupun kecil tapi berat. Sebab dia adalah logam yang berat, logam heavy metal. Dan dia mempunyai berat atom sebanyak 196. Dan ini ialah satu sifat menunjukkan bahawa dalam konteks kejadian emas, dia berada di hujung kejadian logam. Dan itulah yang dikaji oleh saintis, tetapi Allah melakukan seapa yang dia kehendaki terhadap ciptanya. Kita lihat emas yang kita temui, dan ini ialah satu daripada rahsia ilahi. Allah ciptakan emas dan diletakkan kepada bumi ini. Saintis mengkaji bagaimanakah terhasilnya emas. Mereka mengatakan besi terjadi daripada teras bintang.
Barangkali kita sebut dalam kuliah yang pertama dulu. Dan mereka mengatakan emas ini lebih ganjil. Pada mulanya mereka sangka emas ini sama seperti kejadian besi. Tetapi hari ini mereka menukar teorinya. Teori saintifik sentiasa berubah. Sekali dan mereka sentiasa melihat data-data yang baru. Dan yang muktamad ialah Al-Quran yang Allah turunkan. Dan dalam konteks ini kita lihat emas, mereka membuat spekulasi ataupun membuat satu teori bahawa emas oleh kerana terlalu berat logamnya yang terlalu berat, 186 per atom. Menunjukkan dia bukan terjadi secara sebagaimana besi, tetapi dia sebagai satu dikatakan collision di antara neutron star. Dan ini di luar daripada perbincangan kita, tetapi saya nak sebutkan ini. Allah jadikan emas ini daripada proses yang sangat-sangat kompleks. Bukan saja daripada teras bintang, daripada neutron star, tetapi daripada collision, daripada pelanggaran. Itu pandangan sebahagian saintis. Dan subhanallah, inilah yang turun ke bumi. Dan emas tidak ditemui dalam bentuk yang besar. Emas selalunya ditemui dalam bentuk serbuk ataupun dalam bentuk ketulan yang kecil-kecil. Jarang kita temui emas yang bentuk seketul yang besar seperti batu, jarang. Dan itulah hikmah ilahi. Allah turunkan sedikit dan manusia mencarinya. Dan para pendengar yang saya hormati sekalian, emas di mana dia berada akan dicari. Walaupun di dasar bumi, asalkan emas dia digali orang. Kita ambil iktibar. Orang yang ada nilai kehidupan dalam masyarakat. Sama ada seorang ulama, ataupun seorang intelektual, ataupun seorang berilmu, dia akan dicari oleh masyarakat walaupun dia berada di hujung pedalaman. Sebab emas digali. Emas akan digali walaupun di dasar bumi orang akan cari emas, tetapi besi yang bersepah. Berlambak di atas muka bumi, tak ada siapa yang kisah. Emas yang sangat berharga ini, walaupun sedikit, bentuknya sangat sedikit, berada di bawah dasar bumi. Digalinya sampai 1 km, 2 km ke bawah, hanya untuk mencari sejabis emas. Dan itulah nilai emas seolah-olah orang yang berilmu. Yang sentiasa akan dicari, yang itulah pemimpin yang hakikat kita cari ialah mereka yang bersifat seperti emas. Tidak berkarat dan memberikan nilai tambah kepada manusia. Berbanding dengan besi yang berkarat, yang bersepah di atas muka bumi, orang temui besi berkarat ini, orang tak kisah pun. Jangan kita jadi besi berkarat. Jadilah emas yang sentiasa dicari orang. Itu ialah falsafah ilmu. Dan para pendengar yang saya hormati sekalian, kita lihat sepanjang sejarah manusia, emas dijadikan sebagai timbang tara kepada yang kita sebut sebagai wang sekarang. Emas ialah komoditi yang sebenarnya, yang simbol kepada harta untuk pertukaran barangan selepas mereka mengadakan barter trade, iaitu perdagangan antara barang dan barang. Kemudian kita lihat dalam sejarah tamadun manusia. Sebaik saja tamadun manusia telah terbina di Timur dan Barat walaupun sebelum Islam. Kita dapati mereka menjadikan wang emas sebagai simbol harta. Dan wang perak ialah nilai yang lebih rendah daripada emas. Dalam konteks Islam disebut sebagai dinar untuk emas dan dirham untuk perak. Dan dia nilai yang kekal. Nilai yang kekal dan sentiasa digunakan di setiap tempat dan masa. Dan itulah kepentingan emas yang dijadikan sebagai timbang tara kepada komoditi, kepada yang sebenarnya, yang melambangkan harta yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Kita lihat dalam sejarah kerajaan Abbasiyah. Kita lihat dinar yang ditempa ketika zaman kerajaan Abbasiyah, khususnya ketika Khalifah Harun Rashid, yang dapat kita saksikan menunjukkan nilai yang tertentu. Dinar yang besar ini kemudian dinar harta yang disimbolkan dengan emas. Kemudian dirhamnya disimbolkan dengan perak. Begitulah kita lihat dalam sejarah manusia. Sebelum Islam ataupun selepas Islam, ataupun sebelum sejarah yang lampau, emas sentiasa menjadi timbang tara kepada komoditi ini. Dan dalam penggalian, didapati bahawa di seluruh kawasan tanah Arab, termasuklah di Israel, yang mereka dakwa bahawa Israel ialah bumi asal nenek moyang mereka. Tetapi apabila digali, ditemui emas yang hasil daripada kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah yang pernah bertapak di situ. Dan mereka sentiasa mencari bukti untuk menunjukkan bahawa bumi itu ialah bumi yang ditinggalkan oleh nenek moyang orang Yahudi. Tetapi yang mereka temui ialah emas-emas yang ditinggalkan oleh umat Islam dalam sejarah kegemilangan umat Islam di Baghdad satu masa dulu, ataupun di Syria, ataupun di seluruh kawasan tamadun Islam. Dan kita lihat sebelum Islam. Sebelum Islam, orang Quraisy berniaga di Syam, berniaga di Yaman, mereka menggunakan
mata wang yang ditempa oleh kerajaan Byzantine, kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Dan ini satu contoh. Ini satu contoh yang digunakan ketika zaman Rasulullah. Emas ini bukan dibuat oleh negara Arab, tetapi dibuat oleh orang Rom. Tetapi emas ini walaupun di mana berada, dia kekal sebagai harta yang kekal. Walaupun dia diperniagakan di Rom ataupun dibawa ke Parsi ataupun dibawa ke Syam, maka nilainya sama. Oleh sebab itu, inilah yang digunakan oleh perniagaan yang dilakukan oleh Quraisy ketika mereka berniaga di Syam dan mereka kembali ke Yaman pada musim yang seterusnya. Ini menggambarkan satu sejarah manusia. Di atas wang emas ini dilukisnya sejarah ataupun mewujud sejarah, termasuklah raja-raja mereka. Dan kita dapat memahami sejarah sebahagiannya daripada wang emas yang ditinggalkan. Sebab wang emas ini apabila kita temui dalam penggalian, dia tidak berkarat sebab dia adalah logam yang sangat mantap. Berbeza dengan besi yang mudah oksida, tetapi emas sangat sukar untuk menjadi aurum oksida, sangat sukar. Dan oleh sebab itu emas kekal sebagai bentuk asalnya logam yang tulen ini. Begitu juga kita lihat di Parsi. Parsi juga mempunyai wang nilai yang digunakan ketika zaman Islam. Ketika zaman Rasulullah tidak ada mata wang. Dan apabila perniagaan dilakukan kepada orang luar daripada orang Quraisy, mereka menggunakan mata wang daripada timur dan barat. Timur ialah daripada Parsi, menggunakan mata wang ini. Dan inilah Raja Kisra yang hidup semasa Rasulullah. Dan ada kisah di sebalik Raja Kisra ini. Raja Kisra ini sangat sombong disebabkan kekuatan kerajaan yang terbesar di kawasan timur. Mereka pernah mengalahkan Raja Rom yang berada sebelah barat. Rom menganggap mereka sangat kuat tetapi dikalahkan oleh kerajaan Parsi. Kemudian Rom mengalahkan Parsi kembali ketika zaman Rasulullah. Dan Rasulullah pernah menulis surat kepada raja ini, Raja Kisra Parsi ini, dan mengajak untuk memeluk Islam. Tawarkan Islam, kata raja ini. Apakah yang berlaku? Surat ini berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimin Paris. Salamu ala man ittamal huda. Surat ini daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Raja Parsi, sejahtera ke atas sejahtera Allah kepada kamu bagi mereka yang mengerti petunjuk. Sejahtera ke atas mereka yang mengerti petunjuk. Wa amin billah wa rasulih wa amin billah wa rasulih wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa an-nasi kafah liyunzirun kan hayyan wa yahqal qawl al-kafirin waslam taslim. Paslam taslim taslam taslim. Fa in abaita fa inna ismu majus al-majus alaika. Surah ini bunyi daripada Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW kepada Kisra. Siapa yang salam kepada mereka yang mendapat petunjuk. Dan berimanlah pada Allah dan Rasulnya. Dan bersaksikanlah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Semata-mata Allah. La syarikalah. Dan tidak ada sekutu baginya. Dan Muhammad Rasulullah dan hambanya. Dan saya menyeru kamu, wahai Kisra, kepada Islam. Saya wad'uka bidatillah. Saya menyeru anda kepada seruan Allah. Fa ini ana Rasulullah. Rasulullah ulang. Saya adalah Rasulullah. Ilan nasi kafah. Saya diutuskan kepada manusia seluruhnya, termasuklah Parsi. Liyuzamankan hayyan wa yahqal qawl al-kafirin, dan supaya saya memberikan peringatan, amaran kepada mereka dengan kata-katanya hak, dan berhaklah kalimah Allah ke atas mereka yang kafir. Dan sejahtera, dan Islamlah kamu, nescaya kamu sejahtera. Sekiranya kamu abai dengan surat ini, kata Rasulullah, sesungguhnya seluruh dosa orang Majusi tertanggung ke atas diri kamu. Digambarkan oleh Kisra adalah wang siling ini. Wang siling ini menggambarkan Kisra yang sangat angkuh. Apakah yang berlaku apabila dia mendengar surat Rasulullah? Maka dikatakan dalam hadis ini, maka sebaik saja dia mendengar surat Rasulullah ini, maka marahnya bersangatan, mukanya merah, orat lehernya keluar timbul sangat besar, dan apa yang dia katakan, bahawa pergi segera tangkap Muhammad, bawa hidup dan mati atau mati ke sini. Inilah perkataan Kisra, dan dia koyak surat tersebut. Dan apabila sampai berita daripada Rasulullah mengatakan, begitulah Allah akan mengoyak kerajaannya nanti. Dan benar-benar Islam telah sampai ke Parsi ketika zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab.
dan hancurlah kerajaan Parsi, dan Parsi bertukar menjadi kerajaan Islam. Dan kita lihat sampai hari ini sejarah Parsi telah berakhir dan kita lihat umat Islam yang mengambil alih kerajaan Parsi. Inilah sejarah emas yang ada di sebalik emas ini. Dan tuan-tuan yang saya hormati, Raja Kisra panjang kisahnya, barangkali kita tidak masa untuk menceritakannya, tetapi akhirnya dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Dia dibunuh dan itulah akibat mereka yang menentang kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini ialah emas yang ditemui di Wakah Baru. Wakah Baru di Kelantan ada satu kisah yang sangat menarik. Di kawasan istana raja yang awal, yang lama, ditemui satu siling yang siling ini menunjukkan bahawa Islam telah dilaksanakan di Kelantan sejak tahun 1181. Ini menggambarkan bahawa sejarah yang mengatakan Islam sampai ke Melaka ditolak oleh wang emas ini. Wang emas ini ditemui di kota Kubang Labu di Wakah Baru dekat dengan Belatan Pacifican. Di situlah tapak kerajaan Kelantan yang awal. Dan saya dipahamkan oleh keluarga saya. Moyang saya berasal daripada istana ini. Dan dia memiliki kisah-kisah yang sangat menarik dalam kisah kerajaan Islam di Kubang Labu ini. Dan yang penting di sini ditemui wang siling yang bertarikh kurun yang ke-12. Sedangkan teori mengatakan Islam sampai di Melaka kurun yang ke-15. Sedangkan di Kelantan kurun yang ke-12, khususnya pada tahun 1181 ini, kerajaan Islam telah sampai. Telah wujud kerajaan Islam, bukan orang Islam. Kerajaan Islam, maksudnya Islam telah bertata ketika itu. Bahkan kalau kita lihat, kita undur ke belakang, di Patani yang berjiran dengan Kelantan telah muncul sebagai negara Islam sejak daripada kurun yang ke-9. Dan sejarah ini barangkali diabaikan oleh orientalis. Orientalis ingin menunjukkan bahawa Islam hanya berperanan pada masa yang lewat di tanah Melayu. Sebab mereka lah yang membawa kemajuan kepada negara ini. Dan itulah mesej daripada mereka. Dan apabila mereka mengatakan bahawa Islam sampai di Melaka dan mereka lupa yang berlaku di sebelah, di kawasan lain. Dan tuan-tuan yang saya hormati, hari ini emas masih berperanan. Negara besar menjadikan emas sebagai reserve mereka. Kekayaan sebuah negara ini diukur dengan emas. Emas disimpan sebagai reserve dan wang kertas dikeluarkan sebagai simbol pada masa tersebut. Ini berlaku pada zaman yang awal. Tetapi sekarang mereka telah mengubah nilai wang ini. Dan daripada komoditi, mereka jadikan sebagai wang yang disebut sebagai wang yang disahkan oleh kerajaan yang masih ada. Ini kita panggil fiat money. Beza antara fiat money dengan commodity money. Commodity money ini ataupun wang commodity ini ialah berasaskan emas. Sama ada emas itu disimbolkan dengan kertas, tetapi kertas itu membawa timbangan emas tertentu. Itu ialah commodity yang awal. Tetapi fiat money ini ialah mereka tidak semestinya menyandarkan wang yang mereka guna berdasarkan pada emas yang mereka punya. Dan inilah yang berlaku sekarang. Mereka telah lari daripada emas sebagai timbang tara kepada duit, kepada politik, kepada jaminan kerajaan. Kerajaan teguh menghasilkan wang kertas yang teguh. Tapi apabila kerajaan ini bergoyang, kerajaan ini lemah, maka wang pun akan terus lemah. Inilah kelemahan yang ketara. Dan sekarang bagaimanakah untuk mengeluarkan zakat? Sebab zakat yang asal ialah diasas kepada emas. Tetapi sekarang, wang tidak lagi diasas kepada emas. Kadang-kadang setengah negara menjadikan kelapa sawit, komoditi, sebagai asas kepada wang mereka. Oleh sebab itu, tentulah hukum emas ini berbeza. Ini dibicarakan panjang lebar oleh ulama kita yang contemporary. Oleh sebab itu, mereka mengatakan bahawa wang yang kita ada, lebih lagi wang gaji yang kita terima, dia tidak reflect pada emas lagi. Tetapi dia lebih reflect kepada yang lain. Maksudnya berbagai-bagai faktor yang berada di belakang duit itu. Dan oleh sebab itu, hukum zakat pun berubah. Bagi ulama yang berpegang kepada kitab ulama Turath yang lama, mereka tidak berganjak. Sedangkan sistem kewangan telah bertukar begitu jauh daripada apa yang dipahami dalam kitab-kitab fiqh yang lama. Tuan-tuan, inilah memerlukan kepakaran di dalam konteks ekonomi yang berkaitan dengan komoditi, emas, perak dan sebagainya. Dan kita lihat Amerika, negara angkuh. Mereka mempunyai sistem yang berbeza daripada negara lain. Mereka mengeluarkan wang kertas semata-mata yang dijamin oleh kerajaan. Kita lihat di situ. Federal Reserve Note Amerika, United States of America.
In God we trust, dia kata. Kami percaya bertuhan. Tapi apa yang berlakunya sebaliknya. Wang ini hanya dijamin oleh kerajaan mereka. Kerajaan mereka yang teguh akan menjamin wang ini sebagai wang yang tidak semestinya ada emas di belakangnya. Tapi emas dia bergantung pada banyak faktor lain. Termasuklah faktor kekuatan politik yang mereka punyai. Dan ini telah berubah sama sekali dalam konteks bagi mereka yang mendalami dalam konteks mata wang dunia ini, dan mereka akan memberikan fatwa yang barangkali berbeza dengan apa yang kita pernah pelajari dalam kitab-kitab fiqh kita yang lama. Kita ambil iktibar ketika umpamanya contoh yang dekat pada kita, Kemboja. Kemboja yang dizolimi oleh Pol Pot dalam tahun 1970-an, bahkan lebih awal. Dan mereka ingin membina sebuah negara komunis. Komunis menyatakan sama rata, rakyat sama rata, dan pembesar sama kaya, rakyat sama miskin. Dan apabila Pol Pot yang dipengaruhi oleh komunis telah menguasai dan menggulingkan Raja Norodom di Kemboja, maka mereka ingin menghapuskan duit, wang. Sebab mereka mengatakan Kemboja tidak lagi perlu wang. Sekarang, rakyat akan bekerja bersama-sama dan akan dimakan oleh kerajaan. Itu teori yang tidak dipraktis. Apa yang berlaku ialah apabila Pol Pot masuk ke bandar Phnom Penh, mereka mengumpulkan seluruh rakyat mereka dan menyerahkan segala harta mereka, wang yang mereka ada. Sebab mulai hari ini, 1975, Khmer Rouge yang menguasai Kemboja ketika itu mengatakan, mulai malam ini kita tidak menggunakan wang lagi. Dan kamu semua dikehendaki bekerja untuk kerajaan dan kerajaan akan beri kamu makan. Itulah teorinya. Tetapi yang sebenarnya untuk penghapusan etnik. Selepas itu umat Islam dibunuh sehinggalah mereka lari pertempuran dan mereka dibunuh seramai-ramainya, dan dicatatkan mereka telah mengalami satu pembunuhan yang tidak ada taranya di Asia Tenggara pada zaman moden ini. Dia berlaku di Kemboja. Apa yang saya sebutkan di sini ialah wang yang dipunyai oleh kerajaan Kemboja telah tidak ada nilai. Dan sebahagian mereka masih menyimpan wang emas yang dikeluarkan oleh kerajaan Kemboja sebelum ini. Kemboja ada dua sistem ketika itu. Satunya emas yang digunakan dalam kes-kes tertentu, dan satu lagi wang kertas yang sudah tidak ada nilai sama sekali. Dan mereka telah menjadi pelarian. Sebahagian mereka datang ke negara kita, menjadi kawan kita yang kita sambut, tetapi alhamdulillah mereka masih ada komoditi, money komoditi, wang komoditi yang kekal nilai ini. Dan dengan wang inilah mereka membina satu perniagaan mereka baru, memudahkan kehidupan baru kita di bumi kita yang sangat-sangat aman ini. Dan mereka telah membentuk satu masyarakat yang sebahagian mereka telah menguasai ekonomi negara kita. Ada kawan saya yang kelihatannya lebih berjaya dari segi konteks perniagaan bisnes daripada kita sendiri, sebab mereka yang datang daripada zaman yang pacarba ini, mereka hidup sebagai survival, mereka melakukan segala-gala keupayaan untuk kebaikan dari mereka. Tetapi berbeza dengan rakyat kita sendiri yang sudah selesa berada dalam zon selesa kita, kita tidak pernah menyimpan. Kita tidak pernah mengharapkan, kita tidak pernah berfikir bahawa barangkali satu masa, walzubillah, apa yang berlaku pada politik akan datang, kita tidak tahu. Dan di antara harta yang boleh kita simpan ialah harta emas dan perak, dan inilah sebagai satu persediaan. Wang kertas barangkali akan hilang nilainya apabila politik sudah berubah dan pertukaran kerajaan akan berlaku sebagaimana kita alami ketika zaman Jepun. Jepun mengeluarkan wang tanpa ada reserve. Sehingga apabila Jepun telah kalah di negara kita, maka wang itu dijadikan sebagai bahan mainan kanak-kanak sebab wang itu sudah tidak ada nilai sama sekali. Dan para pendengar, Saudara Azam yang berusaha keras untuk terlibat dalam kegiatan ataupun dalam mas ini, saya berikan satu kredit supaya kita berusaha dalam ekonomi umat Islam, supaya kita berada di satu tahap sekurang-kurangnya sebagai peringatan kita untuk masa depan kita. Dan inilah yang menjemput saya, Muhammad Azam Amiri ini, seorang anak muda yang masih muda, yang sangat gigih, dan berilah sokongan pada dia. Saya dipahamkan dia telah mengasas satu syarikat ataupun public yang berkaitan dengan public goal ini, dan tuan-tuan boleh tanya selepas ini apakah yang dapat dilakukan oleh saudara kita yang sangat aktif ini. Saya tahu pemuda ini sangat committed dalam kerjanya, ikhlas dan juga berdedikasi. Oleh sebab itu berilah sokongan, mudah-mudahan kita dapat menjayakan satu gelombang ekonomi yang bakal kita bina insyaAllah dalam bentuk
asalkan kita menuju kepada keridhaan Allah SWT. Dan kita lari daripada penindasan, spekulasi dan sebagainya. Kita lari pada spekulasi, daripada penindasan, perjudian yang ada dalam bentuk yang umum dalam negara kita, dan jadikan kembali kepada sistem komuniti harta yang murni. Dan itulah yang saya harapkan kepada mereka yang terlibat dalam public goal ataupun dalam power goal dan sebagainya. Walaupun saya tidak terlibat, saya berikan sokongan kepada mereka semua. Dan saya dapati bahawa emas sekarang telah dijual sebagai satu persediaan untuk kita menyimpan harta masa depan, tetapi jangan kita lupa, emas yang kita simpan harus ada hak. Di dalam harta kita ada hak orang miskin. Dalam harta kita ada hak orang miskin. Oleh sebab itu hati-hati, simpanlah sebanyak mana emas yang kita mampu, tetapi dalam hak emas yang kita punyai ada hak orang miskin di dalam harta kita. Oleh sebab itu, orang miskin tidak meminta uang kita, tetapi hak dia harus diberikan dan kita bertanggungjawab. Dan sekiranya itu berlaku, mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sejahtera. Dan promosi, dan tuan-tuan boleh bincang dengan Saudara Azam selepas ini, sekiranya berminat dalam konteks ini, sebab saya tidak berapa faham dalam konteks masa moden ini. Dan kita lihat dalam konteks Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahawa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulan bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist. Liyaquma an-nas bil qist. Dan sesungguhnya kami turunkan rasul-rasul kami dengan keterangan, dan kami turunkan wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka dengan kitab-kitab wal mizan dan neraca, liyaquma an-nas bil qist, supaya melaksanakan hukum di kalangan manusia dengan adil dan amanah. Dan Allah mengatakan wazanal hadid fi ba'sun syadid wa man yaqul nas wa anallahu man yasruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Dan Allah turunkan wazanal hadid, Allah turunkan besi. Di sini terdapat perbincangan ahli tafsir. Mereka mengatakan bahawa anzalna di sini maksudnya khalaqna, kami menciptakan besi. Tetapi ada pentafsir mengatakan bahawa anzalna ini dia maksud asalnya diturunkan. Oleh sebab itu, bagaimanakah kita boleh berpaling daripada maksud yang asal kepada maksud yang majazi dalam bentuk khalaqna, walaupun ada indikasi dalam ayat lain yang mengatakan azana ini maksudnya khalaqna, tetapi dalam konteks ini mereka ada ikhtilaf, dan sebahagian mereka mengatakan Allah ciptakan besi, tetapi dalam konteks ini sebahagian mengatakan Allah turunkan besi. Dan dalam besi itu ada ba'sun syadidun, ada kekuatan yang kuat. Besi ada kekuatan yang besar, wa manafi'un linnas, dan manfaat manusia, wa ya'lamu man yansuru wa rasuluhu bil ghaib, dan supaya Allah mengetahui siapakah yang akan menolongnya dan rasulnya dengan perkara-perkara yang gaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam konteks ini saintis pula punya pendapatan bahawa besi diturunkan daripada langit, dan mereka memahami ayat yang harfiah daripada literal daripada ayat ini. Dan dalam konteks saintifik, besi adalah bukan terjadi di bumi, dan dia terjadi di luar pada bumi, iaitu daripada neutron, daripada bintang neutron yang sudah reput. Dan Allah mengatakan besi Allah turunkan, Allah jadikan, ciptakan besi yang tidak bercanggah, turunkan ataupun diciptakan besi tidak bercanggah untuk mengetahui siapakah yang menolong, yang berjihad untuk agamanya, yang menolong rasulnya. Dan kita lihat bagaimanakah jihad dilakukan dengan kuda dan pedang satu masa dulu. Walaupun hari ini telah berubah dengan teknologi moden, tetapi kita lihat besi masih berperanan dalam, sama ada dalam konteks lama ataupun moden, sebab teknologi moden juga menggunakan besi yang sama. Cuma yang berbeza adalah dari segi rupanya, dalam dulu mereka menggunakan pedang dan sebagainya. Di dalam pedang ini ada kekuatan. Allah mengatakan supaya dia mengetahui siapakah yang menolong Allah dan Rasulnya. Dan kita lihat sepanjang sejarah Islam, pedang digunakan untuk menyampaikan mesej Islam. Dan apabila Islam sampai kepada satu kawasan, mereka memberikan tawaran. Pertama ialah aslim taslam. Dan sekiranya aslim taslam, dan sekiranya kamu Islam, maka kamu selamat. Tadi saya kata, ya, Islamlah kamu dan kamu selamat. Dan oleh sebab itu, kita lihat dalam konteks Islam telah berjuang begitu lama. Dan inilah pedang yang dikagumi sepanjang zaman. Pedang yang dipunyai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang membuka Al-Qudus dalam kurun yang ke-10. Dan sangat-sangat dikagumi sebab pedang ini sangat kecil, tetapi sangat kuat. Dan dia dapat mematahkan ataupun dia dapat melibas
memotong pedang tentera salib yang besar. Putus dua. Pedang ini tidak ada apa-apa yang cacat. Inilah pedang yang dikagumi. Pedang yang menggunakan besi yang terbaik. Besi ini adalah besi yang disebut sebagai besi Damaskus. Bukan Damaskus ya. Hati-hati. Damaskus namanya. Bukan Damaskus. Ramai yang menulis besi Damaskus. Tidak. Besi Damaskus. Damaskus. Dan besi ini dikatakan daripada India. Dan apabila dikaji, para saintis mengatakan dia menggunakan teknologi carbon nano yang sangat-sangat lembut tetapi sangat kuat. Inilah pedang yang digunakan di dalam jihad ketika umat Islam menguasai tamadun semasa dulu. Dan besi juga mempunyai kekuatan dalam konteks kesihatan kita sebab dalam darah kita ada hemoglobin yang ada ion dalamnya. Dan mereka yang tidak cukup hemoglobin ini, tidak cukup zat besinya, dia akan terkena penyakit anemia, iaitu kekurangan besi dalam darah. Dan Allah mengatakan besi itulah kekuatan. Wazan hadid fihi ba'sun syadid. Dalam besi itu ada kekuatan yang sangat kuat. Wa manafi'un linnas, dan manfaat manusia. Dan besi itu digunakan untuk jihad peperangan. Bahkan dalam makanan kita juga Allah berikan zat ion besi untuk menguatkan darah dan kalsium untuk tulang dan sebagainya. Bagi mereka yang tidak mencukupi besi dalam badannya, akan dikenakan anemia ataupun anemia yang selalu letih, tidak kuat, dan zat besi termasuk zat besi ialah kekuatan. Dalam konteks ini kita lihat besi dapat kita perhatikan dia turun pada langit. Kalau tuan-tuan lihat satu bola api yang turun di angkasa raya kita, yang kita panggil bintang Preko atau meteorit dan sebagainya ni, ini ialah maksudnya satu bintang telah musnah. Dan matahari kita lah satu bintang. Matahari kita juga akan musnah seperti ini. Seperti Allah sebutkan, Iza syamsu kuwirat, apabila matahari padam cahayanya. Apabila matahari diguling dan dibalut dan dia padam, dan itulah akan berlaku kepada semua bintang. Dan bintang yang sudah musnah kita lihat dia mengembara, dia telah pecah, bertaburan dan membawa logam, antaranya logam besi, logam perak, logam tembaga, logam emas daripada sumber yang sama. Dan itulah kekuatan bagi mereka yang menggunakan tentang nikmat Allah yang Allah berikan logam-logam yang berbagai ke atas muka bumi untuk tujuan diuji manusianya, sama ada untuk berjihad ataupun sebagai harta, zakat dan sebagainya. Kita dapat lihat dalam konteks ilmu kimia bahawa setiap logam itu mempunyai identitinya dari segi warna api yang apabila kita membakarnya. Ada yang warna merah, ada warna pink seperti lithium, natrium warnanya kuning, potasium warnanya putih kebiruan, rhodium, kalsium, barium, copper dan sebagainya. Copper ataupun tembaga dia warna biru. Identiti copper ialah biru. Dan oleh sebab itu, daripada api yang melintas di udara kita, di angkasa kita, kita dapat tahu bahawa itulah sebahagian daripada logam yang Allah turunkan daripada langit. Dan dia kadang-kadang terkena kita, dalam petir kadang-kadang terkena kita. Kadang-kadang inilah sebahagian daripada walzubillah dan sebahagian daripada ujian Allah kepada manusia. Dan diamond, tuan-tuan, berlian ini bertaburan di angkasa. Ini gambar dirakamkan oleh kapal angkasa, menunjukkan bahawa berlian yang jatuh ke bumi ini sangat sedikit, tetapi kebanyakan berlian tertaburan di atas angkasa dan sangat besar saiznya, dan Allah turunkan berlian sangat sedikit. Kalaulah banyak, dia jadi seperti batu, tidak ada harga. Sedangkan besi dalam konteks teknologi jauh lebih berguna daripada emas. Emas untuk teknologi tidak banyak digunakan dalam teknologi peperangan dari segi konteks senjata, tetapi besi lebih berguna dari segi emas dalam konteks teknologi peperangan yang menggunakan pedang dan sebagainya. Oleh sebab itu seluruh teknologi yang ada hari ini, termasuklah kapal udara, ISS dan juga Starlight, semuanya menggunakan besi, bukan emas, tuan-tuan. Dan kita lihat di angkasa raya terdapat berbagai-bagai perkara yang kita belum saksikan, yang sebahagiannya disaksikan oleh mereka yang terlibat dalam aerospace dan sebagainya. Dan mereka menghantar gambar kepada kita untuk kita ambil iktibar dan kita merenungi, mengambil pelajaran dan sebagainya. Dan kita ingat negara kita dipanggil semenanjung emas. Kenapakah negara kita dipanggil semenanjung emas? Sebab rupa-rupanya negara kita penuh dengan emas pada masa dulu. Walaupun British mengatakan semenanjung emas itu maksudnya negara ini cantik, sebenarnya mereka sedang datang berusaha untuk mencari emas yang kita
ada pada bumi ini. Bumi ini bumi yang sangat kaya. Bumi Tanah Melayu ini bumi yang sangat kaya, yang dikunjungi oleh seluruh pelayar sejak daripada zaman berzaman. Mereka tahu bahawa di semenanjung yang kecil ini Allah kurniakan dengan logam yang pelbagai, dan kita kaya raya, dan British menggunakan emas kita untuk mentadbirkan seluruh negara jajah. Dan ini dilaporkan oleh British bahawa bumi yang paling kaya yang dia jajah ialah Malaya, dan kita tidak pernah sedar bahawa negara kita sangat kaya. Tuan-tuan, negara kita tidak perlu bersusah payah untuk kita tanam. Campak saja umpamanya benih, dia akan tumbuh tanpa kita tanam. Dan itulah bentuk bumi yang Allah kurniakan pada kita. Dan mengikut Syekh Ahmad Patani, seorang ulama petani yang berada di Mekah, dia mengatakan, saya melawat seluruh dunia dan saya dapati tidak ada bumi yang lebih subur daripada bumi petani. Bumi petani ialah bumi yang paling subur yang Allah kurniakan kepada kita, dan subhanallah, kita tak pernah bersyukur di atas bumi yang Allah beri pada kita. Lebih-lebih lagi kita lihat di dasar buminya penuh dengan emas yang dikunjungi oleh seluruh pengembara daripada dulu dan sekarang. Inilah semenanjung emas yang disebut sebagai aura Charazin. Aura ialah emas, Charazin ialah semenanjung emas yang dikunjungi oleh seluruh bangsa dunia. Lebih-lebih lagi di dalam kitab Bible menceritakan Nabi Sulaiman AS yang mereka sebut Solomon mencari emas di satu kawasan yang bernama Ophir. Dan Nabi Sulaiman mencari emas dengan banyaknya di kawasan bernama Ophir. Dan ini dinyatakan dalam kitab Bible mereka. Dan emas ini digunakan untuk membuat haikal Sulaiman. Benar atau tidak, itulah dakwah mereka. Mereka mengatakan sebahagian daripada istana Nabi Sulaiman dibuat emas. Emas ini diambil daripada Gunung Ophir. Dan di manakah Gunung Ophir? Mereka tidak pernah dapat pastikan di manakah Gunung Ophir tempat Nabi Sulaiman mengambil emas. Kita ingat Nabi Sulaiman, Allah berikan mukjizat dapat mengembara dengan angin ke mana sahaja yang dia hendaki. Dan mereka mengatakan bumi Ophir ini berada di hampir kawasan Mekah. Di kawasan Mekah inilah banyaknya emas yang ditemui. Itu yang mereka percayai. Tetapi apabila mereka mengkaji, sebahagian daripada ayat yang menyatakan emas Nabi Sulaiman ini mengatakan bahawa Nabi Sulaiman AS menghantar kapal ke Gunung Ophir untuk mencari emas yang terbaik di dunia hari itu dan untuk mencari kayu gaharu. Oleh sebab itu, mereka sekarang mengubah teori mereka. Sebab Mekah tidak ada kayu gaharu, bahkan tidak ada pokok pun. Yang ada kayu gaharu ialah di kawasan kita. Kitalah yang kuasai kayu gaharu. Kayu gaharu ini kayu yang wangi, dibakar, digunakan oleh orang Arab. Orang Melayu tak guna. Sedangkan kayu gaharu ini kita yang tanam. Kita yang ekspor kepada mereka. Dan yang kalau kita pergi negara Arab, hampir semua negara Arab menggunakan kayu gaharu. Dan kayu gaharu ini sangat wangi. Dalam konteks Nabi Sulaiman AS, kalaulah benar catatan kitab Taurat mereka, mengatakan Nabi Sulaiman menghantar kapal untuk mendapatkan emas daripada Gunung Ophir, dan bawa balik dengan emas ini ialah kayu gaharu. Emas Gunung Ophir ini ada emas, ada kayu gaharu. Tapi bukan Mekah. Mekah tidak ada kayu. Dan mereka mengubah teori mereka. Mereka mencari bukan di Mekah, sebab untuk mendapatkan emas ini pelayaran berlaku setahun. Setahun pelayaran untuk mengambil emas itu. Kalaulah di Mekah, mereka perlukan 2 minggu untuk sampai ke situ. Tetapi untuk mendapatkan emas ini, kapal Nabi Sulaiman diutus selama 1 tahun pergi dan balik. Dan subhanallah, apabila penjajah datang untuk mencari emas di kawasan kita, mereka yakin bahawa Ophir yang ada di Mekah tidak Ophir yang dimasukkan untuk pembinaan emas yang dilakukan oleh Solomon ataupun Nabi Sulaiman AS. Mereka datang ke negara kita. Dan mereka kata sebenarnya emas yang diambil oleh Solomon ialah di kawasan semenanjung emas, di tempat negara kita. Walaupun ini adalah satu teori, tetapi mereka yakin demikian. Mereka berperang di seluruh dunia untuk mencari emas ini. Dan mereka datang ke Tanah Melayu dan mereka temui emas yang banyak daripada Patah Timur menganjur ke Patah Barat. Ini ialah peta emas yang ditulis oleh British. British mengatakan daripada petani sampailah ke Negeri Sembilan, termasuklah gold emas. Gemas itu gold emas. Yang kita panggil gemas di Negeri Sembilan itu asalnya gold ataupun emas. Yang ini satu belt yang semuanya emas. Yang kita tidak sedar. Digali oleh penjajah sejak daripada
Portugis, Belanda, British, Jepun, semuanya menggali emas dibawa balik ke negara mereka. Daripada mana? Daripada satu jalur daripada petani sampailah ke hampir Johor. Termasuklah Gunung Ledang penuh dengan emas. Dan mereka telah menggali terowong di bawah Gunung Ledang dan mereka menyebut bahawa di situlah gold emas. Di situlah gua emas dan di situlah kekayaan yang diambil oleh Portugis, Belanda dan juga oleh British, termasuk Jepun. Mereka berperang digemas habis-habisan sebab emas yang dikumpul di situ sangat banyak. Orang Melayu tidak tahu sampai hari ini. Dan belt ini yang menjadi sebab negara kita seperti anak dara yang belum berpunya. Sampai hari ini masih lagi negara kita diintai oleh semua negara besar sebab kekayaan yang ada negara kita sangat luar biasa, tetapi teknologi kita belum dapat mengesan apa yang mereka telah kesan. Teknologi mereka dapat kesan apa yang ada lombong emas yang besar negara kita. Kalau tuan-tuan lihat Istana Buckingham, ingatlah itu emas daripada perak, emas daripada raut. Kalau tengok tuan-tuan tengok bangunan Westminster mereka, parlimen mereka, ingat itu emas daripada Kuala Lumpur. Kalaulah kita tengok jalan raya yang sangat baik di England, itu ialah emas daripada Gua Musang, Kelantan. Oleh sebab itu, mereka menyembunyikan. Bertahun-tahun mereka kata kami datang ialah untuk menasihat raja-raja, sedangkan mereka datang memunggah emas yang banyak dan mereka melakukan kebaikan negara mereka berdasarkan emas yang mereka pungut daripada belt, daripada seluruh jalur negara kita yang penuh dengan emas. Emas kita banyak, tetapi negara kita kecil. Dan oleh sebab itu dari segi produktif kita tidaklah terbanyak, kita sedikit, tetapi dari segi bentuk saiz kecil dengan komponen emas yang banyak, kita lah antara yang banyak di dunia. Tuan-tuan, kita tidak bersedar, inilah Allah anugerahkan pada kita. Tetapi sayang apabila British kaya raya dengan emas Melaya, dan bila kita merintah kita jadi miskin, dan ini satu perkara yang barangkali paradoks dalam sejarah manusia. Paradoks dalam sejarah manusia barangkali apabila kita sedar bumi kita bumi yang sangat subur, bumi yang sangat maju, penuh dengan hasil bumi, tetapi rakyat hidup miskin. Ada sesuatu yang tidak kena. Ada sesuatu yang tidak kena. Itulah yang barangkali kita harus fikirkan. Pemuda-pemuda harus menjadikan ini sebagai bahan renungan kita, bahawa Allah kurniakan kita segala kekayaan, tetapi kita hidup miskin. Ada sesuatu yang tidak kena dalam negara kita. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat di manakah emas yang masih ada. Selepas British datang, dia ambil segala harta kita. Dia mencuri segala harta kita. Daripada besinya, di Terengganu ada bukit besi, sekarang besi telah hilang, yang tinggal bukit semata-mata. Orang Terengganu hanya ada bukit. Di Sungai Lembing ada besi yang banyak. British mengauk dia bawa balik ke negara mereka. Dan kita melihat dan kita mengatakan, mereka tidak jajah kita, mereka hanya nasihat kita, dan itulah yang dimainkan sampai hari ini. Dan tuan-tuan, British datang melombong emas di Raub. Untuk sampai ke Raub, itu jalan sangat kecil, tuan-tuan. Berliku-liku untuk sampai ke Raub. Tetapi British menjadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara kita. Sebelum Kuala Lumpur, tuan-tuan, Kuala Lumpur adalah negara kita, ibu negara. Sebab mereka ada emas di sekitar Kuala Lumpur dan juga di Raub. Kita tidak sedar pun mereka jadikan Kuala Lumpur sebagai kapital kita sebelum berpindah kepada Kuala Lumpur. Yang kemudiannya, apabila emas telah habis diambil oleh British, mereka tukar kapital kita daripada Kuala Lumpur kepada Kuala Lumpur. Itu ialah emas di sebaliknya. Dan Pahang menukar daripada Kuala Lumpur kepada Pekan dan daripada Kuantan. Tuan-tuan, kita lihat inilah yang masih ada. Yang selepas British jajah kita, mencuri emas kita, kita masih ada emas yang banyak. Ini reserve emas kita di bumi kita. Dan ada tempat di Kelantan namanya Sokor. Sokor ni tanah merah, tempat yang ditemui emas dan perbadanan emas yang besar di Kelantan. Ialah di Sokor. Sokor ialah tempat emas. Yang orang Sokor pun tak sedar. Di situ adalah lubuk emas yang besar. Selain pada Gua Musang. Dan tuan-tuan, di Malaysia ini masih banyak emas. Bahkan mereka lukis berbagai, ada 5-6 jalur lagi. Barangkali belum terus, barangkali sudah dilombongi. Barangkali dilombong secara legal ataupun dilombong secara tidak legal, saya tidak tahu. Dan yang paling besar di negara kita ialah di Penjam. Di Penjam ini ialah tempat yang paling banyak, tak jauh di antara Kuala Lumpur dengan Raub. Masih kawasan itu kawasan emas sampai hari ini.
Dan inilah tuan-tuan, kilang emas ataupun lombok emas yang berada di Penjam ataupun di Penjom, Kualipis yang menghasilkan 90% emas Malaysia daripada sini. Dan kita lalu sepanjang jalan ini dan kita tidak sedar pun di situlah tempat khazanah yang Allah gunakan kepada kita. Dan Penjam ataupun Penjom ini ialah satu lombok yang terbesar di negara kita. Dan siapakah yang tahu? Dan ini adalah sebahagian daripada apa yang telah dipunggah oleh British balik. Yang dipunggah oleh Jepun. Jepun mengambil emas yang banyak daripada negara kita. Dan mereka membawa balik ke Tokyo, belum sempat sampai ke Tokyo, mereka telah kalah dan mereka sembunyikan emas di rata-rata tempat daripada sepanjang jalan daripada Jepun ke Tanah Melayu ini. Mereka menyimpan emas dan mereka sembunyikan sebab emas daripada negara kita yang diambil oleh Jepun katanya tidak sempat sampai ke Tokyo semuanya. Sebahagiannya disembunyikan di kawasan-kawasan yang terpencil di tepi pantai dan mereka masih percaya masih ada harta karun yang disembunyikan oleh Jepun. Wallahualam, tetapi itulah yang mereka percayai. Subhanallah, kita masih kaya tuan-tuan. Kita masih kaya. Kita lihat bagaimanakah mereka melukis peta jalur-jalur emas yang banyak. Dan emas yang terbesar kita masih lagi kita dapat pungut emas dan mudah-mudahan pemerintah pemimpin kita akan mengoptimumkan hasil negara kita untuk semua rakyat. Sebab inilah khazanah yang Allah kurniakan pada kita. Dan persoalannya apakah pelombong di sini mengeluarkan zakat rikas. Rikas ialah harta yang ditemui dalam bumi dan syarikat yang menggali ini haruslah mengeluarkan zakat. Zakat itu pun sudah mencukupi untuk pembangunan, barangkali dipaham. Tetapi apakah mereka mengeluarkan zakat? Apakah syarikat minyak kita yang besar seperti Petronas mengeluarkan zakat? Allah kurniakan rezeki pada kita. Apakah kita balas dengan setimpannya dengan menunaikan tanggungjawab kita sebagai orang Muslim, mengeluarkan zakat yang wajib pada kita dan dibincangkan dalam kitab fiqh apakah yang harus kita bayar zakat berkaitan dengan emas yang kita temui ataupun emas yang kita lombong. Dan tuan-tuan yang saya hormati, emas memang China yang paling banyak hari ini. Bukan kerana dia padat emas dalam bumi dia, tetapi kerana buminya luas. Termasuk Australia yang belum diterokai. Begitu juga dengan USA yang juga luas. Tetapi dari segi keberatan emas negara kita kecil tetapi keberatan emas sangat tinggi dalam negara kecil kita. Walaupun negara lain sebagai pengeluar yang terbesar dunia. Dan kita juga lihat perak juga yang banyak dikeluarkan di Peru, di Meksiko, di China, di Australia. Dan rezeki Allah yang pelbagai ini diberikan kepada seluruh dunia. Dan bagaimanakah kita mengendalikan ataupun kita menjadikan harta ini untuk kita menjadikan kekuatan ummah seluruhnya. Dan inilah lombong emas yang saya maksudkan tadi. Walaupun 2 kilometer jauh ke bawah, asalkan kita emas, kita akan digali orang. Pelajar, pejuang-pejuang, pemuda-pemuda depan saya, jadilah anda seperti ketul emas yang apabila berada di dasar bumi akan dicari. Kalau untuk jadi pemimpin, mereka cari pemimpin yang bersifat maskulin, yang berakhlak. Yang emas ini apabila jatuh ke dalam lumpur 10 tahun kita ambil, dia masih maskulin. Berbeza dengan besi, apabila jatuh dia berkarat. Dan itulah yang banyak kita lihat dalam konteks pemimpin-pemimpin hari ini. Ialah seperti emas, bukan seperti emas, seperti besi berkarat. Apabila kita berikan dia kepada amanah, maka dia belok dengan amanahnya. Kalau kita pergi jaga wang, dia rasuah dengan wang itu. Itulah pemimpin yang bersifat besi berkarat. Dan kita harus membina pelajar, pemuda bertakwa yang bersifat akhlaknya seperti emas tulen yang tidak pernah berubah walaupun jatuh di mana saja, dia masih emas tulen yang kekal nilainya, tidak pernah berubah nilainya. Itulah pemuda yang kita harus bina. Dan tuan-tuan, Olimpik juga, selain pada mereka membakar api, mereka menggunakan emas sebagai simbol pemenang-pemenangnya. Dan Olimpik ini sebenarnya untuk merayakan Tuhan Apollo mereka. Mereka bawa obor mata-mata tepat. Sayang apabila kita melakukan sukan yang sama ada sukan Commonwealth atau sukan Asia, kita masih lagi membawa obor dan seolah kita menyembah Tuhan yang sama seperti Zeus dan subhanallah. Kita umat Islam yang tak ada kena dengan api ini. Api inilah Tuhan orang Rom kono, orang Greece kono, orang Yunani kono. Apa kena dengan kita? Dan apabila kita besarkan, bebaskan kita daripada khurafat yang berlaku pada masa dunia.
Walaupun kita tidak dapat ubah, tetapi kita boleh mengubah dalam pemikiran kita bahawa inilah bercanggah dengan kehidupan budaya kita sebagai seorang Islam. Olympic medal menggunakan dewa sebagai gambar di emas yang mereka ada. Dewa ini namanya Dewa Nike. Yang kasut ada kasut Nike. Kasut Nike ini maksudnya dewa Nike yang disembah oleh orang Yunani. Apa kemana kita dengan Islam? Dan setiap medal ataupun piala ataupun pingat yang diberikan kepada pemenang Olimpik ialah bergambar dengan dewa Nike yang kita menjadikan Olimpik ini sebagai mengembalikan kepercayaan khurafat orang Yunani silam yang dimodernkan dalam bentuk api, dibakar di tengah kawah sebesar-besarnya. Maaf, komputer saya sudah hampir habis bateri dan saya cuba on balik. Sorry. Dan kita lihat dalam konteks ini kita baru saja tamat sukan Olimpik di Tokyo. Tengok gambar-gambar dewa. Gambar-gambar dewa yang diagungkan oleh dunia hari ini, termasuk negara Islam. Dan dalam pingat ini dicium, disiang, digigitnya. Dan itulah gambar dewa. Apa kena kita umat Islam dengan dewa ini? Tuan-tuan, hari kita berfikir. Bukan kita menghalang sukan, tetapi value di sebalik sukan ini yang penuh dengan tema yang syirik kepada Allah SWT. Dan kita jadikan emas sebagai untuk Allah jadikan, untuk kita jadikan harta dan kita jadikan ia berjuang kepada jalan Allah SWT. Dan auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu minhum man haqqan 'alaihi Fasirul ardi fanzuru kaifa kana qatlul mukadzibin. Dan syahid saya di sini ialah fanzuru kaifa kana qatlul mukadzibin. Lihatlah bagaimanakah berjalan pada muka bumi, fasirul ard dan menggambarkan pada muka bumi, dan lihat bagaimanakah akibat mereka yang mendustakan Allah SWT. Kita lihat manusia terdahulu juga menjadikan emas sebagai simbol kekayaan mereka. Kaum Firaun, kita lihat dalam kubur yang mereka jadikan sebagai perkuburan raja-raja mereka, penuh dengan emas. Bahkan simbol mereka di seluruh dalam piramid ini digambarkan dengan warna emas. Emas menjadi simbol kepada manusia yang pas. Tetapi kekayaan emas yang mereka ada, sekiranya mereka menentang Allah, maka akibatnya lah sebagaimana Allah tunjukkan kepada kaum Firaun yang menentang Nabi Muhammad SAW. Mereka punya emas yang banyak. Apabila ditemui dalam kubur mereka, emas yang bertimbun-timbun menjadi pesihatan kepada manusia dulu sekarang. Sekiranya kita juga menjadikan emas semata-mata sebagai sebagaimana Firaun, sebagai mata-mata untuk menjadikan kekayaan diri kita, bukan untuk tujuan untuk di jalan Allah, maka tunggulah masa sebagaimana yang Allah jadikan kepada mereka yang terdahulu. Dalam kubur mereka terdapat bunga cengkeh, tuan-tuan, cukup ganjil. Bunga cengkeh ialah hasil negara kita, hasil alam Melayu. Terdapat di dalam piramid ribuan tahun lepas, dan apabila dibongkar kubur mereka, masih didapati bahawa bunga cengkeh, madu dan emas yang terdapat dalam kubur mereka. Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara Mesir dengan alam Melayu telah berlaku sejak zaman Firaun. Sebab bunga cengkeh ini tidak dapat selain pada kawasan negara kita. Dan apabila mereka mencari kesan-kesan peninggalan Firaun yang berada di seluruh kawasan Sungai Nil, ditemui dengan harta yang banyak. Dan kita lihat orang-orang Arab bekerja untuk mencari emas yang ditinggalkan oleh kaum terdahulu, tetapi emas semata-mata tidak menjamin kebahagiaan mereka yang terdahulu. Mereka dimusnahkan Allah SWT sebab mereka mempunyai emas, tetapi emas digunakan untuk menentang Allah SWT. Dan jangan kita tiru mereka. Emas yang ditemui dalam berbagai-bagai bentuk dalam perhiasan mereka, dan Raja Namrus juga meninggalkan mahkota emas yang besar. Simbol emas ialah simbol kebesaran raja. Tetapi sekiranya raja tersebut menentang kebenaran yang dibawa oleh para anbiya, maka nasib mereka sama saja, sama ada Firaun ataupun Namrus ataupun Bukhtanasor, mereka mempunyai sifat yang sama, mengumpul harta emas tetapi digunakan untuk menentang kebenaran. Dan kita lihat mereka hidup dan mati dalam timbunan emas. Al-Qanatir min al-qad yang kita sebut tadi. Al-Qanatir min al-zahabi wal fiddah. Benar-benar kita dapat lihat di sini. Mereka hidup dalam timbunan emas dan perak. Kita lihat mereka mati dalam timbunan emas dan perak. Katanya raja di China. Wallahu a'lam. Tetapi yang maksud kita ialah
Mereka menyimpan emas yang bertimbun-timbun. Kalau kita juga hanya sifat untuk menyimpan emas seperti ini, maka kita lebih mulia daripada mereka. Tetapi kita menyimpan emas ialah untuk tujuan kita berjuang di Allah SWT. Sekiranya itu tidak ada pada kita, maka kita berdia untuk menjadi seperti mereka. Kita lihat dalam kajian arkeologi di seluruh kawasan yang terlibat dalam tamadun yang lampau, yang kadang-kadang Allah telah musnahkan kawasan tersebut. Penggalian dilakukan dan kita dapat ambil iktibar. Apa yang kita temui ialah emas yang banyak. Dan sekarang kita lihat, emas ditemui di mata tempat. Dengan adanya alat untuk mengesal logam hari ini, lebih mudah kita menemui emas. Dan orang Arab ini menemu emas seketul 10 kg lebih. Dia mencari dalam kawasan-kawasan arkeologi. Dan dia diminta oleh orang Barat untuk menggali kubur ke satu kawasan. Dia gali, dia temu emas 10 kg lebih. Dan dia sudah tidak bekerja lagi. Dia balik dan dia kongsi dua dengan kawannya. Dan sudah cukup untuk dia hidup sepanjang hayatnya. Kalaulah harta itulah semata-mata sebagai tujuannya, maka emas tidak kemana-mana, tuan-tuan. Sekiranya emas ini tidak jadikan ke jalan Allah SWT. Dan kalau tuan-tuan melawat Istanbul, di masjid, sekarang sudah menjadi Masjid Hagia Sophia. Sebelum itulah gereja, kemudian dijadikan museum, kemudian dijadikan masjid, kemudian dijadikan museum, kemudian dijadikan masjid kembali. Saya nak ceritakan ada satu jar di dalam masjid ini. Sebelum dijadikan masjid, bahkan ketika zaman museum lagi. Dalam masjid ini ada satu jar yang sangat besar. Ada kisah di sebaliknya. Cerita lisan yang diberitahu pada saya ialah seorang petani yang menggali di belakang rumahnya, dia temu dua jar seperti ini. Di dalamnya penuh dengan harta emas. Lalu dia datang kepada Khalifah Utsmaniyah ketika itu ialah Murad yang ketiga. Dia kata, tuanku, saya temui dua jar emas penuh di belakang rumah saya. Maka Khalifah Raja ini berfikir, barangkali orang ini orang gila. Sebab apabila orang menemui satu harta, takkan dia akan beritahu kepada orang lain. Tetapi, untuk menyelidikinya, Khalifah minta supaya tenteranya datang mengiringi orang tadi dan melihat apakah benar yang dia sebut tadi. Benar, tuan-tuan. Kata Khalifah, kalau benar apa yang kamu sebut ini, wahai peladang, petani, kamu ambil satu jar. Ada dua kan? Tapi kamu ambil satu jar. Dan apabila tentera datang dan melihat benar-benar apa yang disebut oleh petani itu benar, ada dua jar yang penuh dengan emas. Lalu kata tentera, wahai petani, Khalifah telah memberikan kepada kamu satu jar. Tadi Khalifah mengatakan, ambil kamu satu jar. Ya, saya boleh ambil satu jar, tapi bukan emasnya. Sebab saya dengar Khalifah kata, ambil satu jar, bukan emasnya. Oleh sebab itu, saya berikan kembali pada Khalifah emas ini, dan saya ambil jar ini. Sebab saya mendengar Khalifah kata, kamu ambil satu jar. Itulah tuan-tuan, ikhlasnya rakyat apabila pemerintahnya ikhlas. Apabila pemerintahnya ikhlas, dia turun pada rakyatnya. Rakyatnya sangat amanah bahawa saya dalam kebun saya ada dua tong emas, dua balang emas yang besar ini. Dan saya tidak berhak sebab ini harta rikas, harta negara. Dan Khalifah tidak percaya. Lalu diberikan Khalifah ini. Dan kalau benar kamu kata ambil satu jar, sebenarnya benar. Dan yang dia ambil adalah satu jar, wahai tentera sekalian, saya hanya berhak ambil jar saja, bukan hartanya. Sebab Khalifah mengatakan jarnya. Dan jar ini diletakkan di dalam bangunan ini sebagai simbol amanahnya rakyat ketika pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil akan menurunkan amanahnya kepada rakyat jelata. Sebaliknya, pemimpin yang zalim akan menurunkan kezaliman yang lebih dahsyat kepada rakyatnya. Tuan-tuan, kalau sebuah negara rakyatnya zalim, mencuri, rasuah, menipu, ketahuilah pemimpinnya lebih dahsyat daripada itu. Sebab an-nasu ala dini mulukihim. Dalam satu hadis, manusia mengikut perangai pemimpin mereka. Kalaulah kita masuk sebuah negara itu, negara yang aman tenteram, ketahuilah pemimpinnya bersifat yang baik. Sekiranya negaranya negara yang porak-poranda, penuh dengan jenayah dan juga jenayah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, ketahuilah pemimpinnya pemimpin yang demikian juga. Dan tuan-tuan yang hormati, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhbani ya'kulu amwalan nas bil batil wa yasuddu an sabilillah wal ladzina yaktuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah bashirhum bi'adzabin alim. Barang siapa yang menyimpan emas dan perak, wal ladzina yaktuna adh-dhahaba wal fidda, siapa yang mengumpul emas dan perak,
wala yunfiqunha fi sabilillah, tidak memberikan nafkah kepada jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, dan berilah berita gembira bahawa azab yang sangat pedih nanti mereka. Mereka mengeput emas tetapi mereka lupa keluar zakat. Mereka lupa zakat yang mereka kumpul ini, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Dan Allah berikan nikmat tetapi ada tanggungjawab di sebalik nikmat yang Allah berikan tadi. Cek balik apakah wang dalam bank kita telah kita keluarkan zakat setiap masa? Apakah gaji yang kita terima kita keluarkan zakat? Apakah emas yang kita simpan kita keluar zakat? Sekiranya itu tidak berlaku, alangkah malangnya kita menempah azab yang pedih. Untuk saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita mengerti apa yang diperingatkan Allah bahawa orang Yahudi, ahbar mereka dan rohban mereka makan harta manusia dengan batil dan mereka menghalang daripada Allah, dan mereka yang mengumpul emas dan perak dengan banyak tetapi tidak mengeluarkan nafkah kepada Allah, maka berilah berita gembira bahawa azab yang pedih sedang menanti mereka. Tuan-tuan yang hormati, zakat harus dikeluarkan. Jangan lupa zakat, tuan-tuan. Zakat tidak mengurangkan harta. Kita keluar zakat menambahkan harga kita, memberikan berkat kepada harta kita. Dan jangan lupa, sejak daripada kita bekerja sampailah sekarang, kita harus menjadikan zakat sebagai satu tanggungjawab kita yang asas. Tidak boleh tidak. Dan tuan-tuan yang telah lupa keluar zakat setahun 2018, keluarkan sekarang. Sebab harta kita akan berkat sekiranya kita keluarkan zakat. Sekiranya kita tidak keluarkan zakat, padah kita tunggu masa yang Allah tentukan. Dan sekiranya kita menemui rikas emas di tepi rumah kita, tepi tanah kita, dan kita harus keluarkan zakat 20%. Kalaulah harta emas yang kita simpan, kita beli, dan kita simpan dalam masa yang tertentu, maka kita harus keluar 25%. Dia adalah nilai emas yang ditentukan oleh syariah kita. Dan tuan-tuan, sekarang Syekh Yusuf Qaradawi menulis Fiqh Az-Zakah. Dia mengatakan bahawa dalam konteks dunia sekarang, kalaulah padi dikenakan sebagai zakat, kalaulah gandum dikenakan zakat, kalaulah buah anggur dikenakan zakat, kenapakah kelapa sawit yang banyak, lebih banyak hartanya tidak dikeluarkan zakat? Maka tidak adil dalam konteks syariat Islam. Maka kelapa sawit tidak ada dalam kitab fiqh. Maka Yusuf Qaradawi mengatakan alangkah lebih layak kelapa sawit dikeluarkan zakat. Tuan-tuan yang hormati, apakah negara kita keluar zakat tentang kelapa sawit yang Allah kurniakan dengan banyak negara kita? Mereka yang terlibat, apakah mereka keluar zakat? Kalau keluar zakat, alhamdulillah. Kalau tak keluar zakat, maka ingatlah amaran yang Allah berikan. Dan kalaulah individu, maka amaran pada individu. Kalau negara, amaran pada negara. Dan kita harus mengeluarkan zakat dalam setiap komoditi yang kita lakukan dalam negara kita, seluruh transaction yang kita lakukan dalam negara kita. Termasuklah juga tanam-tanam lain, bahkan zakat pendapatan, tuan-tuan, yang dinafikan oleh sebahagian daripada ulama kita, tetapi diberi cadangan oleh Yusuf Qaradawi, sebab wang sekarang bukan lagi simbol emas, tetapi kadang-kadang simbol seperti lebih dekat dengan pertanian. Kalau pertanian umpamanya, kata Yusuf Qaradawi, kita menuai dan kita harus keluarkan zakat masa itu juga. Hari kita menuai, kita keluarkan zakat sebanyak yang ditentukan oleh tanaman padi kita. Sama ada kita mengairkan dengan tanaman hujan semata-mata ataupun kita dengan pengairan. Ada dua nilai zakat yang berbeza. Dan gaji kita ini seolah-olah seperti tanaman. Kita setiap bulan kita dapat tuai. Tuai itu dalam bentuk wang. Wang ini kadang-kadang bukan lagi dalam bentuk emas. Sebab kadang-kadang negara menjadikan komoditi pertanian sebagai timbang tara kepada wang. Dan oleh sebab itu, wang itu melambangkan pertanian. Kata Yusuf Qaradawi. Oleh sebab itu, selayaknya gaji setiap bulan dikeluarkan sekiranya mencukupi syarat tertentu. Dan tuan-tuan yang semati, ini ialah pandangan ulama yang terkini. Dan masalah ini, masalah tidak ada pada masa lepas. Gaji tidak ada barangkali ada. Tetapi nilai yang susuk yang kita jadikan wang sebagai sandaran kepada pertanian, barangkali tidak ada pada masa lepas. Tapi berlaku sekarang. Sekarang ekonomi negara disandarkan kepada kelapa sawit, disandar kepada kacang soya. Oleh sebab itu, dia bersifat pertanian. Kata Yusuf Qaradawi, maka hukum pun berubah dan ulama kita ada yang tidak mau berubah sebab mereka baca kitab lama. Dan tuan-tuan, tagayyur al-hukum bitaghayyur az-zaman. Hukum fiqh berubah dengan berubahnya suasana dan waktu. Tuan-tuan, itulah falsafah yang dimainkan, yang diambil dalam konteks usul fiqh. Dan sekarang ada satu lagi yang kita sebut digital Bitcoin yang bersifat maya.
yang memerlukan kepakaran mereka dalam terlibat ekonomi yang ikhlas untuk melihatnya. Sebab Bitcoin hari ini, pagi ini, satu Bitcoin nilainya 176,000 wang Malaysia. Cukup besar. Tetapi dari segi hukumnya, apakah dia jelas? Sebab dia terlibat dengan spekulasi dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, ini memerlukan hukum yang sangat jelas. Dan di sini juga ulama berikhtilaf dan memerlukan keikhlasan kita dalam konteks kita untuk kembali kepada kebenaran syariat Islam yang harus kita hidup dan mati kita di atas jalan Allah. Dan apabila ditanya kepada mufti kita juga menjawab dengan jawapan yang konkret dan bukanlah ruang kita untuk membincangkan tentang hukum Bitcoin hari ini, tetapi saya serahkan tuan dan mereka yang pakar dalam bidang ini untuk meneruskan. Tetapi maksud saya ialah kedudukan mata wang sekarang telah berubah zaman dan tentulah dia berubah hukum dan bergantung kepada apa yang sedang berlaku sekarang. Dan ini memerlukan pemuda-pemuda yang ikhlas dalam ilmu ini, mendalaminya dan membandingkan dengan seluruh hukum agama Allah dan mengeluarkan satu fatwa yang konkret untuk pandangan umat Islam sama ada benar atau tidak, ataupun haram ataupun halal dan sebagainya. Kita ingat satu contoh orang yang Allah berikan kekayaan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu orang Yahudi bernama Korun. Korun ialah keluarga Nabi Musa AS, daripada kaum Nabi Musa AS. Tetapi apabila Allah memberikan kekuatan, kekayaan pada dia, maka dia lupa untuk berjuang di jalan Allah. Dia lupa untuk mengeluarkan zakat dan dia menjadikan uang dia untuk fitnah kepada kebenaran. Dan Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna qaruna kana min qaumi Musa babawan lihim wa atainahu minal kunzuri ma inna babatahu latanu bil answati ulquwah iz qalahu qamu la tabrah innallaha yuhibbul farihin. Surah An-Nazil. Dan sungguh Qarun ialah daripada kaum Nabi Musa, tetapi telah melampaui batas ke atas kaumnya. Dan kami telah memberikan kepadanya harta-harta yang nilai hartanya, kunci hartanya memerlukan dibawa oleh sebahagian lelaki yang ramai, dan mereka adalah orang kuat hanya untuk membawa kuncinya saja. Qul isqalahu qamu la tabrah, dan kaumnya berkatakan, jangan kamu angkuh dengan harta kamu yang banyak. Dia mempunyai emas yang bertimbun-timbun, perak yang bertimbun-timbun. Kalau kekayaan belum ada barangkali menandingi Qarun dalam zaman moden ini. Tetapi dia dimusnahkan Allah sebab dia punya harta tapi dia tidak gunakan untuk jalan Allah. Innallaha yuhibbul farihin. Dan Allah tidak suka kepada mereka yang angkuh, mereka yang melampaui batas. Dan tuan-tuan, inilah Qarun yang Allah tenggelamkan di kawasan ini. Yang tinggallah gudangnya yang masih ada sampai hari ini. Tempat dia menyimpan emas dan hartanya. Sebahagian besarnya telah ditenggelamkan dalam laut ini yang disebut sebagai Buhairah Qarun atau Tasik Qarun ini, yang sekarang telah menjadi pesta kepada mereka yang berada di situ. Walaupun Rasulullah melarang tempat-tempat yang Allah musnahkan untuk dilalui dan dilakukan seperti itu. Dan cukup malang tuan-tuan, Qarun yang mempunyai wang yang banyak, fakhsana bihi wa bidal ard fama kalhu min fatin yasunahu min dunillah. Dan dia telah ditenggelamkan Allah di dalam tasik ini. Dan asalnya tidak tasik, tetapi dia ditenggelamkan dan sekarang tinggallah tasik. Dan tasik ini dinamakan tasik Poyum. Tuan-tuan yang pernah belajar di Mesir barangkali lebih tahu pada saya. Dan inilah kesan yang Allah tinggalkan untuk berfikir mereka yang kaya dengan emas semata-mata, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Tidak dijadikan untuk kebaikan di jalan Allah, tidak berjihad di jalan Allah. Bahkan korup memfitnahkan Nabi Musa AS dengan segala fitnah yang tidak layak pada seorang Rasul. Dan dia telah menggunakan hartanya untuk menekan kebenaran, untuk menzalimi kebenaran, dan akibatnya sangat-sangat berat untuk kita saksikan sebagai kesan pada mereka yang melakukan keburukan. Dan kita ingat akhir sekali tuan-tuan, kita sudah berada di akhir perbincangan kita ketika tentera Mongol datang untuk menghancurkan Baghdad. Baghdad kaya dengan emas dan perak yang banyak. Kerajaan Islam yang kita sebut sebagai kerajaan Abbasiyah mempunyai kekayaan daripada sangat luar biasa sebab menguasai sebahagian besar daripada bumi di kawasan tersebut. Tapi sayang, apabila mereka tidak bersedia untuk perkuatkan kedudukan mereka dengan harta ini untuk membantu di jalan Allah, mereka dikalahkan oleh musuh dengan mudah. Dan 700,000 umat Islam dibunuh dalam masa 40 hari saja. Tentera Mongol datang untuk menghancurkan Baghdad. Dan tuan-tuan, kita ambil iktibar, yang menjadi pengkhianat dalam kejatuhan Baghdad ialah Perdana Menteri, Ketua Wazir kepada kerajaan Khalifah itu sendiri. Dan ilmuannya yang bernama Nasiruddin At-Tusi
yang telah menjadi pembelot dan bersama dengan tentera Mongol untuk menghancurkan Islam, dan maka kita lihat khalifah jatuh dan kerajaan Abbasiyah telah jatuh. Dan sebelum kematian, sebelum kejatuhannya, maka tentera Mongol minta khalifah tunjukkan di manakah emas yang banyak yang disimpan oleh kerajaan Abbasiyah. Lalu dibawa ke Baitul Mal dan disitulah ditunjukkan harta yang banyak. Lalu tentera Mongol mengambil emas ini, letak ke dalam pinggan dan supaya khalifah makannya. Dan ketika itu khalifah sangat lapar, kata khalifah, emas tidak boleh dimakan, wahai tuan. Kalau kamu boleh makan emas, kenapa kamu menyimpan emas? Kenapa kamu tidak jadikan emas ini sebagai alat untuk pertahankan negara kamu, menyediakan tentera yang besar? Apa jawab khalifah kita? Itu sudah takdir ilahi. Kamu tahu, kata tentera Mongol, kami ialah Ya'juj Ma'juj yang datang untuk menghancurkan kamu sebab kamu telah lupa tanggungjawab kamu terhadap agama kamu sendiri. Maka Allah, Tuhan telah mengutuskan kami adalah Ya'juj Ma'juj untuk menghancurkan kamu, dan kami sekarang menghancurkan kamu. Dan nasib khalifah kita sangat-sangat malang. Digulung dalam kitikar dan dipijak beramai-ramai, maka berakhirlah kerajaan Islam yang sangat-sangat perkasa, emas yang banyak tapi tidak digunakan untuk pertahanan, dan khalifah telah leka dengan kemewahan yang dipunyai oleh istana. Dan kita ambil tiba, kita cari harta, tetapi harta kita untuk akhirat. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Kita bekerja, sesungguhnya hidupku, matiku ialah untuk Allah SWT. Dan oleh sebab itu emas yang kita timbun, yang kita cari, harta yang kita cari, rezeki yang kita cari, jangan lupa bahawa dia membawa kebaikan kita ke akhirat. Dan jadi harta kita lah untuk kita menambahkan ibadah kita, untuk kita lakukan zakat, untuk keluarkan tanggungjawab kita sebagai Islam, dan harta akan subur. Sebaliknya, sekiranya kita telah lakukan sebagaimana Firaun ataupun sebagai Korun, maka dia bukan untuk membantu kita di akhirat, tetapi dia menjadi lawan kita, menjadi musuh kita. Harta kita menjadi musuh kepada kita. Dan ingatlah tuan-tuan, seluruhnya lah ujian kita, ujian hidup di atas muka bumi inilah sangat-sangat singkat. Walaupun usia yang 100 tahun masih singkat berbanding dengan kekal abadinya kita akhirat, maka setiap yang kita lakukan di atas muka bumi harus kita kembali kepada akhirat. Tuan-tuan, itulah kepada dan Rusia. Sebahagian dari kisah yang sebutkan tentang Khalifah Islam Baghdad ini saya catatkan dalam buku ini, dan tuan-tuan yang berminat bolehlah hubungi nombor yang tertera, dan mudah-mudahan sama-sama kita dapat faedah daripada perbincangan ini. Dan saya dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada saudara Azam yang sedang menunggu selesainya kuliah saya ini, dan saya serahkan kembali dengan terima kasih. Okay, jazakallah khairul jazak kepada Dr. Mak Rafael Ismail atas perkongsian yang cukup bermakna dan ilmu yang sangat padat kepada kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah tuan-puan semua, kita dapat mendengar perkongsian daripada Dr. Mak Rafael Ismail berkaitan dengan keajaiban besi, emas dan perak dalam perspektif sains dan Islam, yang mana hari ini emas ini sekiranya kita menggunakan ke arah yang tidak betul, ke arah yang tidak benar, maka emas itu menjadi azab kepada kita. Sekiranya kita menggunakan ke arah kebaikan, insya-Allah emas itu akan menjadi satu pertolongan kepada kita. Jadi alhamdulillah banyak yang kita boleh belajar, mendapat penerangan pada pagi ini berkaitan dengan sebenarnya emas ni ajaibnya emas, iaitu satu logam yang mulia yang dianugerahkan Allah SWT turun ke bumi ini. Emas ni adalah salah satu logam yang diturunkan ke bumi dan menjadi sumber sebagai lambang kekayaan. Malah bukan lambang kekayaan sahaja, tapi hari ini emas juga dijadikan sebagai teknologi yang berkembang pada hari inilah, yang menggunakan emas juga dalam industri dan sebagainya. Jadi tuan-puan, seperti mana kita beritahu tadi pada awalnya, kita akan buat dua soalan, kita akan buat kuis yang mana tuan-puan boleh jawab nanti soalan tersebut berdasarkan apa yang dibicarakan pada live kita pada pagi ini.
So tuan-puan yang mana untuk yang berminat untuk nak membeli buku daripada Profesor Dr. Mak Raufa Ismail, boleh boleh tengok nombor di sebelah ni, nanti boleh contact ataupun boleh klik link dekat yang ada di komen, insyaAllah. Dan tuan-puan boleh mendengar perkongsian daripada Dr. Mak Raufa Ismail di Facebook beliau, iaitu Facebook page Karya Dr. Mak Raufa Ismail. Tuan-puan boleh follow page Karya Dr. Mak Raufa Ismail untuk nak mendengar lagi perkongsian daripada beliau lah. Jadi alhamdulillah untuk soalan kuis pada kita pada pagi ini, saya akan baca dan saya tengok jawapan yang paling terpantas jawapan yang paling cepat sekali dan paling tepat lah. Maksudnya jawapan yang paling cepat dan juga tepat, bukan cepat saja tapi tak tepat. So saya nak jawapan yang cepat dan juga tepat. So tuan-puan boleh bersedia. Soalan yang pertama, saya nak baca soalan yang pertama. Tuan-puan yang mana fokus betul-betul tadi boleh jawab bersedialah untuk menjawab soalan yang saya akan berikan ini. Okey, dan untuk soalan pertama soalan pertama tuan-puan semua dah berdebar Okey. Okey, soalan pertama adalah di manakah lombong emas yang terbesar di Malaysia? Okey. Saya tengok jawapan paling cepat dan juga yang terpantas dan juga paling cepat, paling tepat. Okey, di manakah, saya ulang balik soalan dia, di manakah lombong emas terbesar di Malaysia, yang mana Dr. Mak Raufa Ismail telah beritahu kita dalam bual bicara tadi. Jawapan yang lengkap, contohnya kat mana, di mana, contoh tempat tu di mana, di negeri mana. Okey, saya tengok jawapan dia. Okey, saya dah nampak dah daripada yang pertama. Okey, yang pertama paling cepat adalah Tuan Azizul Ma'arif. Okey, tahniah Tuan Azizul Ma'arif. Nanti boleh PM saya di ni lah, di Facebook. Nanti saya akan bagi tahu untuk detail hadiah tersebut. Okey, itu adalah soalan yang pertama. Tuan Azizul Ma'arif dapat orang yang terpantas dan tepatlah jawapan dia, itu di Penjom Kuala Lipis di Penjom Kuala Lipis, Pahang. Okey, tahniah tuan. Okey, itu adalah soalan yang pertama. Okey, soalan yang keduanya, di soalan yang kedua, kerajaan yang pertama yang memperkenalkan shilling ataupun dinar emas sebagai mata wang siapa sini tahu apakah kerajaan manakah yang memperkenalkan shilling ataupun dinar emas sebagai mata wang yang pertama? Okey, saya tengok jawapan yang paling tepat dan juga tepat. Okey, jawapan yang pertama yang cepat dan tepat adalah daripada saudara Azim Bahar. Okey, terima kasih. Tahniah iaitu di Rom. Okey, tahniah. So insyaAllah kepada mana pemenang dua orang ni boleh PM saya untuk dapatkan hadiah hadiah yang istimewa daripada Dr. Mak Raufa Ismail sendiri. Dan tuan-puan, sekiranya tuan-puan berminat mendapatkan perkongsian secara ilmiah dan akademik berdasarkan yang dikongsikan oleh Dr. Mak Raufa Ismail, tuan-puan boleh follow saya dah tag di saya punya skrin. Follow Facebook page Karya Dr. Mak Raufa untuk nak mendapatkan lagi setiap hari, mungkin setiap hari, setiap minggu akan ada live daripada doktor untuk berkongsi berkaitan dengan ni lah, dan juga perkongsian hasil penulisan beliau berkaitan dengan ni adalah yang terbaru. Beliau telah keluarkan satu buku, iaitu buku yang terbaru di tangan saya ni. Di poster sebelah pun ada juga, di poster sebelah ni iaitu buku Kerdipan Sinar Islam di Langit Transoxiana dan Rusia. Okey, so tuan-puan, buku ni sangat menarik dan saya pun dah baca dah separuh. So tuan-puan boleh dapatkan buku ini di nombor yang ada pada poster ni untuk tuan-puan menambah lagi ilmu kita, mengkaji ataupun menelusuri ilmu-ilmu tentang keindahan Islam dan sebagainya lah. Okey, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Mak Raufa Ismail atas perkongsian cukup bermakna dan bermanfaat untuk kita pada hari ini. Dan saya buat sesi ini setahun sekali sahaja tuan-puan. Dia memang sangat berharga lah tuan-puan yang join ni, sangat bertuah. Sebab apa? Kita bukan buat setiap bulan, kita buat setahun sekali. So kita akan jumpa balik insyaAllah jika diberi umur yang panjang, ada rezeki, kita akan berjumpa lagi di tahun akan datang lah. Jadi terima kasih kepada tuan-puan semua yang sudi bersama kita pada pagi ini, yang menonton live pada mula sehingga akhir. Salah silap saya ampun maaf sekiranya ada salah silap lah. Okey, tuan-puan yang mana nak berminat untuk nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan simpanan emas, nak mula simpan emas dan sebagainya, boleh juga PM saya. InsyaAllah saya akan guide, akan bantulah macam mana tuan-puan untuk nak buat simpanan dengan cara yang betul, berilmu, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua. Sekali lagi saya ucapkan kerana bersama kita pada awal lagi sehingga akhir.
Tuan-puan, satu lagi saya nak memperingatkan kepada tuan-puan, sekiranya tuan-puan nak belajar lagi, nak tahu lagi berkaitan dengan ilmu sejarah, sains dan juga falsafah ini dan sebagainya, tuan-puan boleh follow Facebook page karya Dr. Mak Rofa yang saya dah tag dekat skrin tersebut. Tuan-puan boleh tengok live setiap hari, ada kuliah, ada ceramah dan sebagainya berkaitan dengan inilah. So tuan-puan boleh follow kat sana. Okay, dan untuk yang menang tadi, nanti jangan lupa untuk follow up saya dan juga PM saya di Facebook. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dato' Mak Rafa Ismail atas perkongsian kepada kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.